أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Apa khabar pada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah? Saya doakan ya, kita berdua Ustaz ya, kita doakan Amin. Semua yang berada di online sekarang, yang berada di depan kaca TV terus istiqamah, terus kuat seperti bunyanun marsus, seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz pada ayat keempat yang kita akan dalami pada hari ini tuan-tuan, surah yang amat special ya, surah yang amat penting. Surah Madaniyah, surah nombor 61 yang bernama surah As-Saff, barisan. Masya-Allah ya, barisan. Dan pada hari ini kita akan dalami sempena ataupun dalam masa PKP yang ketiga ini, dalam kita berjuang sebagai seorang diri, keluarga, organisasi, frontliners, kita ingin ambil pelajaran daripada surah Madaniyah ini, surah Musabbihat. Ustaz ya, ada 7 surah Musabbihat. Ini salah satu daripadanya yang kita harapkan kita dapat ambil pelajaran bersama pada pagi ini. Mari sama-sama tuan-tuan yang belum lagi mengambil mushaf untuk ambil mushaf di rak ataupun di meja yang berdekatan, kita buka surah Al-Fatihah dahulu dan kemudian nanti kita akan pergi kepada muka surat 551 untuk kita sama-sama membaca daripada awal sampai akhir surah As-Saff. Kita mulakan Ustaz dengan kita melihat pada surah Al-Fatihah, dan mungkin Ustaz ada di online sekarang ni ramai ya, Ustaz. subhanallah. Kita ada hampir 1000 lebih yang bersama dengan kita. Terima kasih. Kita ada Puan Hajar Normia, Puan Siti Ramlah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat bersama lagi dalam Quran. Saya pun dapat bersama dengan Ustaz. Alhamdulillah dengan Ustaz ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Fatin Rafiqah ramai lah Ustaz ya. Subhanallah. Satu lagi, Cik Akmal, salam Jumaat Sayyidul Ayyam. Salam Jumaat. Allahu Akbar. Buat keluarga dan semua sahabat Quran Time, alhamdulillah direzekikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan Quran Time. Satu Malaysia, bahkan ada sahabat-sahabat kita di negara-negara yang berhampiran kita yang sama-sama ikuti program-program di TV Al-Hijrah dan juga di Malaysia Quran Time, insya-Allah. Walaupun Jumaat kita tak dapat solat Jumaat Ustaz ya, tetapi Jumaat yang kelima ya. Kita minta pada Allah lah nanti ujung nanti Ustaz ya. Tolong minta kita nak solat Jumaat balik, kerana di sebalik solat Jumaat ini sebenarnya ada unsur ataupun elemen untuk menguatkan balik ya masyarakat kita Ustaz ya. Ini salah satu surah Musabbihat, surah Jumaat kita dah bincang, tapi hari ini kita nak bincang surah As-Saff. Jadi mari sama-sama surah Al-Fatihah. Baik, Ustaz. Kita mulakan pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah
mendengar ya Ustaz ya. Sebenarnya surah Fatihah ni ada dua bahagian. Satu berkaitan dengan Allah, kita puji Allah, dan bahagian yang keduanya iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk kita. Ya, kita mengaku kita hamba, itu menandakan kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu taala. Kita ni kecil sangat Ustaz ya. Kecil ni nak menunjukkan ialah termasuklah COVID-19 yang lebih kecil pun kita tak dapat kalahkan Ustaz ya. Tapi insya-Allah bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita bersama dengan Al-Quran pada kali ini nanti Ustaz ya, kita tengok dalam surah As-Saff ini powerful untuk menerangkan bahawa walaupun kita ini lemah tetapi Allah boleh kuatkan. Ada cara dia. Dan di bahagian kedua ayat iyyaka nasta'in itu kita mohon pertolongan daripada Allah ya, itulah yang kita selalu doa. Dengan kita baca Al-Quran ini kita akan kuatkan lagi. Ini tanda serius kita nak mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Ustaz sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, saya ada perhati sekarang ada di antara imam-imam yang baca surah Al-Fatihah ni, imam besar contoh imam Masjidil Haram sebagainya, bila sampai setengah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni menangis Mungkin maksud itu saya iyyaka na'bud, hanya pada Allah, walau macam mana kita hebat sekali macam mana pun dahi kita akan sujud, letak pada tanah, sujud pada Allah SWT, dan walau macam mana hebat kita sekalipun 17 kali mesti kita mohon pertolongan. Tambah pula hari ni kita nak belajar surah ni surah As-Saff ni subhanallah. Jadi itu sebabnya bagi tuan-tuan kita perlukan pertolongan daripada Allah untuk kita membaca, untuk memahami apatah lagi untuk kita beramal. Sebabnya pada hari ini kita akan tengok surah As-Saff, dan bagi tuan-tuan yang mengumpulkan soalan kuis Ustaz ya, ini hari kelima, hari terakhir bagi minggu ini untuk jawab soalan. Maksudnya ada dua soalan pada bila-bila masa saja kita akan umumkan ya, dan tuan-tuan boleh ambil semua jawapan, kumpulkan, hantar WhatsApp ataupun letak di Facebook ya, ataupun #QuizMQT ya, insya-Allah. Jadi kita perlu kita nak dengar jawapan terbaik daripada tuan-tuan daripada kefahaman yang ada insya-Allah. Jadi Ustaz, mari dan satu lagi bagi tuan-tuan, nanti ada tazkirah di hujung nanti. Setiap hari Jumaat pada jam 1:10 itu ada tazkirah. Jadi tuan-tuan yang di Facebook jangan disconnect Facebook ya. Ada lagi tazkirah daripada Ustaz Roslan berkaitan dengan satu tokoh yang penuh aifah, penuh kesopanan, walaupun kaya orangnya tapi tetap juga berjuang mengambil inspirasi daripada surah As-Saff ini. Siapa? Nanti kita tunggukanlah ya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita mulakan ayat 1 hingga 4 dahulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya ada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersama dengan keluarga sekarang tu, duduk depan TV, buka Quran sama-sama, masya-Allah. Sama-sama. Subhanallah. Dan mungkin dah ada yang sedang mengambil Quran tu. Apa kata kita tengok dulu dia punya ringkasan Ustaz ya. Pasal kita baca 1 hingga 4 itu. Tengok apa yang ada sebenarnya. Baru kita feel sikit ketika kita baca nanti ya. Okey. Jadi ayat 1 hingga 4 ni cerita pasal apa? Ia bercerita tentang teguran Allah kepada orang-orang sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Ya, ini sekolah lagi ni. Dia 7 surah yang ada musabihat ini. Surah Al-Hadid kita dah belajar, memang sekolah betul lah kita Ustaz ya. Kalau kita tengok Allah ingatkan, saya baca pun ketika mengkaji tu, ya Allah kan begitu. Ya. Dan bagi surah As-Saff ini pun sama juga, Allah siap cakap lagi teguran mengapa takut Ustaz sebenarnya pasal saya lagi Ustaz baca Quran Allah Ustaz jangan Ustaz, masya-Allah. Cakap tapi tak serupa bikin. Allah cakap slow sikit Ustaz ya. Okey, pasal takut saya nak baca ni Ustaz. Jadi tuan-tuan kita tengok dengarlah ya, saya pun kena ambil pelajaran bersama pada hari ini, dan kemudian Allah bawakan tentang kisah perjuangan ya, macam mana kalau kita ni jenis yang kadang-kadang cakap tak berapa serupa bikin ya, nanti macam mana Allah beritahu rahsianya pada dua orang tokoh iaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Masya-Allah. Ya, dan juga pada bahagian akhir nanti kita akan tengok macam mana seruan untuk berjuang. Ya, jadi walaupun ada cakap banyak juga ni, tapi lepas tu kena buat sesuatu lah Ustaz ni. Lagi cakap banyak lagi buat. Itu antara perkara sekolah penting, pelajaran penting yang kita nak belajar. Ustaz, mari 1 hingga 4 kita. Okey, baik. 1 hingga 4 untuk permulaan ini surah As-Saff, sekali lagi muka surat 551. Siapa yang barangkali ada kat luar Ustaz, mungkin tengok kat FB ke Allah alam. Kebetulan tak ada mushaf, boleh tengok dekat Smart Quran. Aplikasi Smart Quran boleh download dalam telefon pintar kita. Baik. Kita mula baca, insya-Allah saya nak baca dengan Taranum Hijaz lah Ustaz, cuba. Hijaz ya. Okey.
Okey, baik. Betul. Jangan nahwan dulu, naik hijaz. Okey. Tak ketahuan nanti. Tak ketahuan. Takut nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 1 hingga 4 surah As-Saff, surah barisan. Maksudnya dia ada saffat, barisan-barisan, itu berkaitan dengan para malaikat. Nama surah ini Saff, ya. Jadi memudahkan tuan-tuan untuk mengingat bahawa surah As-Saff ini ada 14 ayat madaniyah, mengingatkan kepada kita. Maksudnya tadilah saya nak cerita lebih ni pun pasal tapi bila saya baca balik, adakah maksudnya, mari kita tengok dulu ayat pertama Ustaz ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Allah menyekolahkan kita semula. Allah mengingatkan balik sebenarnya para sahabat mereka ini beriman dah sampai ke Madinah, tetapi Allah ingatkan kembali. Sebagian ulama menyatakan bahawa ayat ini macam makiyah, makiyah pasal berkaitan dengan iman. Seluruh langit dan bumi ini bertasbih, tapi sebenarnya ini surah madaniyah. Pasal sebenarnya ada di kalangan sahabat yang dia cakap tak serupa bikin. Masya-Allah. Ya, dia kata apakah amalan yang terbaik yang Allah suka. Ya, ini asbabun nuzulnya Ustaz ya. Ya, sebab dia turun surah ini dan turun surah ini. Maksudnya ialah kalau ayat yang seterusnya nanti kita akan baca, iaitu berjihad di jalan Allah. Jadi sebahagiannya okey, dia menerima, dia berjihad bersungguh-sungguh, tapi ada yang sebahagian dia kata tak apalah. Begitu ya. Sebelum tu bertanya. Sebelum tu bercakap ya. Lepas dah dapat jawapan, dia tak buat apa yang ditanya ataupun yang dicakapkan ya. Jadi ini satu perkara tentang asbabun nuzul, sebab turunnya, tapi apa kaitan dengan kita pada tahun 2020 ini ialah kadang-kadang kita ni nak jadi orang yang baik kan. Kita ni nak jadi begini, Ramadan dah dekat, saya nak jadi begini. Tapi boleh tak kalau kita buat ini tak apalah. Yang itu Allah menemplak pada ayat yang kedua dan yang ketiga selepas ayat pertama. Pasal ayat pertama ini, semua langit dan bumi ini semuanya bertasbih, semuanya menyucikan Allah SWT, tak pernah tak buat. Tak pernah dia tengok matahari lambat 5 minit. Kan, ataupun kita tengok angin tak nak bertiup kan. Pasal apa? Pasal hari ni malas sikitlah. Ustaz ya. Tapi cabaran bagi saya lah Ustaz ya, cabaran bagi saya ialah kadang-kadang nak jadi baik juga kan, baca Quran nak jadi baik, tapi bila nak buat tu lain macam Ustaz ni kan. Dia punya jadi Allah ingatkan, cuba tengok pada alam ini. Alam ini dia semuanya menyerah pada Allah. Mengapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Satu untuk sahabat, tapi juga untuk kita yang beriman kepada Allah. Bila melihat kepada Allah Al-Aziz, Al-Aziz ni maksudnya yang Maha Perkasa Ustaz ya, yang mesti menang ya. Dan Al-Hakim ni bertindak mengikut kebijaksanaan. Jadi bila Allah letakkan di hujung itu, maksudnya kalau ikut Allah ni mesti menang. Kan? Kalau berjuang dengan Al-Hakim, mesti kita ini akan berjaya, penuh bijaksana dalam melaksanakan sesuatu. Tapi syaratnya kena ikut Allah. Kena ikut Allah ya. Jadi Allah ingatkan pada ayat yang kedua,
wahai orang-orang yang beriman. Walaupun tadi dia dah tak cakap tak serupa bikin, kan? Tapi Allah masih lagi panggil wahai orang beriman, ya. Pasal Allah sayang kepada kita semua, tuan-tuan yang berada di rumah. Allah tetap sayang, Allah tetap panggil kita, pujuk kita. Dan kalau tuan-tuan yang berada di rumah, ayah, ibu ada kesempatan lagi untuk mendengar aja lagi, mendengar, belum baca lagi. Dengar saja Al-Quran, kita rasa macam ya Allah, aku ni baca pun tak berapa okey, kan? Rasa begitu sahaja, itu tandanya bahawa Allah sedang memanggil kita. Masya-Allah. Allah sedang memanggil kita. Dia, kalau Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan taubat manusia ni antara taubat Allah. Yang pertama, Allah taubat maksudnya Allah kembali pada orang tu, ingatkan, kamu tu sebenarnya tak pandai baca Quran. Kamu tu baca Quran tapi tak faham, kan? Jadi bila kita tersedar, itu namanya taubat. Kita taubat, kita kembali pada Allah, nanti Allah akan terima taubatnya, ya. Jadi ini adalah ayat yang kedua. Allah ingatkan sekali lagi pada ayat yang ketiga, kabura maqtan. Maqtan ini ustaz ni, kalau istilah pada Arab jahiliah itu, maqtan ini adalah seorang anak yang berkahwin dengan, kalau ayah meninggal, dia kahwin dengan isteri ayah. Masya-Allah. Ini amalan Arab jahiliah. Orang amat marah betul kepada, jijik, marah apa sebagainya. Pasal apa? Pasal ini adalah di luar batas. Di luar batas, kan? Jadi Allah kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jika cakap tapi tak buat, Allah pandang kita ni, masya-Allah, bukan sekadar teruk tapi ekstra teruk. Itu bahasa Inggeris campur bahasa Melayu. Amat teruk. Nak ceritanya ialah ayat ketiga ini peringatan daripada Allah untuk kita pada hari ini, tuan-tuan. Kita berdoa pada Allah agar kita cakap dan kita buat, ya. Dan ini templak kepada orang-orang munafik sebenarnya, ya. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang, tak naklah kita jadi orang munafik, kan? Jadi ayat ini dia kena baca, lepas tu kena senyap sikit, okey, pasal ia penuh dengan peringatan. Dan Allah berkata pada ayat nombor 4. Ayat nombor 4 itu apa? Allah suka kalau orang itu berjuang pada jalannya bersaf-saf, berstruktur, tersusun, ka'annahum bunyanun marsus. Jadi bila bercakap tentang bunyanun marsus, perumpamaan yang Allah bawa ini memang special, ustaz. Ya, memang special. Minta ustaz baca sekali lagi, walaupun awal tadi ustaz dah baca, sekali dah baca. Kali ketiga, pasal apa? Kalau nak bina binaan, dia bukan tiba-tiba terbina. Betul, Ustaz. Ya, dia kena panggil arkitek, engineer, quantity surveyor, apa lagi, macam-macam, duit, macam-macam. Jadi kalau kita nak berjuang, dia bukan macam rasa besok nak berjuang terus berjuang, bukan. Untuk kita membuat perubahan dalam rumah kita, dalam organisasi kita, pelajaran tentang bunyanun marsus, binaan yang kukuh ini adalah satu perkara yang amat perlu kita pentingkan, ustaz, ya. Jom Ustaz kita baca sekali lagi. Nombor 4 saya. Ayat nombor 4. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yuqatiluna fi sabilihi saffan كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Allah menyatakan tentang kalau yuqatiluna fi sabilihi, iaitu berperang di jalan Allah, ustaz, ya. Sebenarnya bila kita baca dalam Al-Quran, bila ada Allah cakap perang, kita belum berperang lagi, itu maksudnya apa? Itu adalah cabaran group dynamics, istilah dalam pengurusan. Group dynamics ni maksudnya kalau kita berdua, ustaz, ya, senang. Tapi bila dah bertiga, berempat nak uruskan tu, apatah lagi kalau ada 6 orang anak kat rumah, ustaz. Kan, ibu, ayah yang ada di rumah, ada 6, 7, 8 anak, 3 orang pun cukup, 2 orang pun cukup lah, kan. Bila nak susun ke perkara itu mencabar, ya. Jadi cabaran paling tinggi menguruskan manusia ialah pada waktu perang. Jadi kurang sikit dekat dalam organisasi ketika kerja, kurang sikit dalam rumah. Sekarang stay at home, sebenarnya antara mesej yang kita boleh dapat apa, ustaz? Sebenarnya Allah nak suruh kita baiki balik binaan dalam rumah. Sebelum kita keluar balik, lepas habis PKP nanti, untuk kita baiki balik agar
binaan itu marsus. Ya, Ustaz. Ya, maksudnya tak ada gegar-gegar lagi dah, ya, agar kita bina kekuatan dalaman di rumah, ya, dengan anak-anak yang ada. Tak payah belajar yang sekolah biasa sangat ya, boleh ada lagi kelas-kelas Ustaz, ya, tetapi pasal kita dapat EPSR katanya PT3 dah ditangguhkan. Betul, begitu Ustaz. kan, tetapi sekolah penting yang Allah nyatakan pada surah ini ialah surah pastikan binaan kukuh. Betul, Ustaz. Kena bagi balik dari segi akidah, dari segi keimanan pada Allah, untuk berjuang, cakap serupa bikin. Yes. Ini yang Allah bawakan di dalam ayat yang keempat. Masya Allah. Macam mana contoh mereka yang berjuang ini? Mari kita tengok kepada dua orang rasul bersama pengikutnya. Hebat. Ya, yang amat menarik. Ini panduan untuk ibu-ibu di rumah, untuk ayah seperti saya, ya, macam mana nak memimpin di dalam rumah dahulu. Ya, sebelum kita nak keluar, nak pergi, kalau katakan yuqatiluna fi sabilih, ini maksudnya berperang di jalan Allah. Kalau dalam rumah pun dah tak berapa tersusun, lambat sikit lah tu, ya. Tapi insya-Allah Allah sayang kita, Allah beri surah ini untuk panduan Allah kita baca bersama ayat yang ke-5 dan 6 insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz sebut sayang tadi, saya tertarik ni. Puan Jamaliah Yaakob, subhanallah. Allah tetap sayang kita pada kita walaupun kita bercakap dan perbuatan tak sama. Betul. Allah, Ustaz. Ya, betul, Dan banyak Ustaz, banyak yang komen, Ustaz. Jom amal baiknya Allah tak panggil kita dengan lembut, kasih sayang. Allahu akbar. Puan Mahiran, kembalilah kepada Allah, Allah akan terima kita. Subhanallah. Allahu akbar, Ustaz. Jadi sebenarnya kita dapat baca ayat Allah ni, Allah bercakap dengan kita. Betul, kan. Ustaz. Jadi bila kita faham tu, kita kena balas balik, ya Allah, aku ni sebenarnya memang banyak cakap tapi tak. Allahu Ya, akbar. kita balas balik macam Allah bercakap kita bercakap dengan Allah. Betul, Ustaz. Ustaz, mari kita Okey, tengok. dua ayat Ya, kita sambung kisah dari tuan-tuan dan puan, jom kita baca pula ayat 5 dan ayat 6, Ustaz, ya. Ya. Ayat 5 dan ayat 6, muka surat 551 dan 552. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dua ayat saja Ustaz, ya, tapi panjang ayatnya, ya. Dua kisah ataupun dua orang nabi ulul azm. Dalam dua ayat ni ada disebut dua nama, Ustaz. Dua nama, menarik. ya. Yang pertama Nabi Musa, dan yang keduanya adalah Nabi Isa. Ya, ada 5 kan ulul azm, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana nabi ini bila menguruskan pasukan, ya, di luar rumah, ya, banyak cabaran. Betul. Banyak cabaran. Orang ni tak nak, kalau katakan perang Uhud itu 1000 dah pergi, 300 balik. Betul.
di tengah jalan. Macam-macam helah. Macam-macam kata ada tertinggal itulah Allah apa sebagainya. Jadi perang Tabuk pun sama juga, pasal bisnes dah maju ya, menjadi ada yang terlambat, terlewat, menguruskan, sibuk kan. Jadi cabaran zaman sekarang tuan-tuan ialah dalam nak berjuang ini. Tapi ada yang kata bahawa saya masuk Islam ni, saya bukan nak berjuang. Saya masuk Islam ni, saya nak beriman, nak sembahyang seorang-seorang, dapat ketenangan, itu je lah kan. Saya tak pernah sign up pun, saya tak pernah tanda tangan saya nak pergi berjuang, kena bagi harta apa. Saya nak yang tenang-tenang je kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang dalam Islam ini dia automatik. Kalau beriman pada Allah, Allah sekolahkan semalam yang surah Al-Hadid tu, kalau beriman mesti infak, berjuang. Masya-Allah. Dia package. Dia tak boleh duduk dia seorang-seorang baca Quran, lepas tu orang kat luar rumah tu tak kisahlah. Kan? Kerja ke, jaga nafkah ke, tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita baca Quran tenang sikit hati kan. Kalau itu kaedahnya, itu dah mula membawa sedikit konsep rahbaniyah. Yang dinyatakan dalam surah Al-Hadid sebelum ini. Tapi kali ini kita tengok Nabi Musa macam mana. Dia cakap pada kaumnya, ya qaumi lima tu'dzunani, ya, mengapa engkau menyakitkan hatiku? Kamu tahu bahawa aku ini rasul kepada kamu. Ya. Nabi Musa memanggil kaumnya, mengapa kamu menyakitkan hati ataupun menyakitkanku? Masya-Allah. Ya, ini di luar rumah Ustaz ya. Jadi training kita dalam rumah ialah ada anak yang menyakitkan hati, ada pasangan kalau isteri menyakitkan hati ke suami menyakitkan hati, Nabi Musa kena lebih lagi. Allahu akbar. Kan? Jadi nak membina bunyanun marsus, nak membina binaan yang kuat ini, kita kena tahan satu perkara namanya ialah disakiti. Ya, yang pertama sakit, ya, yang kedua disakiti, yang ketiga ada Ustaz, tersakiti. Okey ya. Maksudnya dah asyik sakit je ya, dengan hati dengan orang jadi namanya tersakiti. Tak tahulah Dewan Bahasa Pustaka, minta maaflah kalau tersilap. Itu maksudnya terlampau banyak sakit, ya kan? Jadi Nabi Musa dah berlaku begini, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ayat ini, baca, oh rupanya Nabi Musa pun rasa disakiti. Masya-Allah. Jadi ia hiburan kepada Nabi Muhammad, terus berjuang. Keep it up, don't give up. Masya-Allah. Ya, bagi ibu-ibu yang di rumah, ayah-ayah yang di rumah, pemimpin yang ada, kadang-kadang sakit hati juga kan. Orang suruh buat A, dia dapat buat B kan. Suruh ni jangan keluar. Jangan keluar, dia pergi keluar, sakit hati ya. Tapi Nabi Musa sampai cakap perkara tersebut, ya, falamma zaru, penting ini. Apabila seseorang itu dia terpesong, ya, Allah akan pesongkan hatinya. Allahu akbar. Ya, dan Allah tidak memberi hidayah pada orang yang fasik, yang berbuat fasik derhaka. Ceritanya apa? Sebenarnya bila tak ikut kepada kaedah yang betul, sebenarnya bukan daripada luar, dia mula daripada dalam. Qulubahum. Masya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan, kita kena jaga hati kita. Kalau hati tu ada bercakap-cakap perkara yang tidak ikut pada Quran dan Sunnah, jaga-jaga. Pasal kalau kita layan sahaja, nanti Allah pesongkan, nanti kita jadi orang yang fasik, nauzubillah, ya. Tetapi kalau tidak, kita akan sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah Nabi Isa kita nak juga tahu Ustaz ya, tapi kita berhenti sebentar ya, sebentar sahaja, kembali balik selepas ini untuk kita menyambung surah As-Saff. Surah Allah sekolahkan kita walaupun di PSR PT3 ditangguhkan. Syekh Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, kita mendalami kepada surah 61 surah As-Saff, muka surat 551 sebentar tadi. Kita selesai membaca sehingga ayat 6 Ustaz ya, dan kita nak menyambung kembali sehingga hujung surah As-Saff, surah yang membawa kepada kita betapa pentingnya kita ini bergerak sebagai satu pasukan, tersusun, berstruktur, dan perlu ada istilahnya project management Ustaz ya. Bukannya boleh binaan tu tiba-tiba terbina. Kuatnya keluarga kita, organisasi, negeri dan negara ini adalah apabila kita rancang projeknya agar terus sebuah bangunan bukan tiba-tiba dinaikkan, kena dipastikan tanahnya stabil, dipasangkan cerucuk demi cerucuk. Ia memang bising waktu itu Ustaz ya, tetapi ketika itulah
kekuatan dibina, barulah dinaikkan bangunan yang setinggi mungkin. Dan kisah Nabi Isa sebentar tadi menyatakan bahawa Nabi Isa beritahu ada Taurat, ada kabar tentang seorang rasul yang akan hadir. Kemudian bila diberitahu kepada pengikutnya, sebahagiannya menyatakan apa? Hadza sihrum mubin. Ada yang menafikan, mendustakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita tengok Ustaz, ya, ayat 5, Nabi Musa, mereka dalam hatinya rasa tak tenteram, ya, dia tak ikut, maka dia buat derhaka. Okey. Ya. Kalau kisah Nabi Isa ini, mereka menuduh pula. Okay. Ini kaedah bagaimana orang boleh jauh daripada saf ataupun dalam sebuah organisasi keluarga itu mengganggu. Bangunan tu nak kuat, dia jadi gegar-gegar sikit. Ya, pasal apa? Dia suka tuduh yang tak betul, ataupun dalam hati tu tak puas hati. Kan? Dia kerja lebih, saya kerja kurang, kan? Dalam rumah tu dia ni sepatutnya buat ini, asyik dia je, kan? Jadi semua perkara itu adalah masalah hati yang perlu diubat dengan perkataan sebentar tadi, iaitu cakap mesti serupa bikin. Ya. Jadi Ustaz, mari kita sambung kepada bagaimana nak menguruskan perkara ini seterusnya pada ayat yang ke-7 hingga 14. Baik, kita nak sambung ayat 7 sampai akhir surah As-Saff ini, muka surat 552. Cuma sebelum saya baca Ustaz, saya nak respon sahabat-sahabat kita di FB. Antaranya Puan Zura Al-Zura, saya suka sangat ikut Quran Time dengan anak-anak setiap pagi, setiap hari menunggu depan TV Ustaz. Allahu Akbar. Ini satu hikmah Ustaz. Hikmah. Dan juga yang menarik perhatian saya ni, Cik Syukur Saad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini ulang tahun kelahiran anak saya. Subhanallah. Sehari sebelum saya. Dah clue tu, dah clue. Dah clue. Okay. Kan, semoga dengan belajar surah As-Saff ini akan meletakkan dia dalam saf yang diredai oleh Allah. Seorang ayah yang duduk depan Al-Quran, baca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran di penghulu segala hari, kemudian doa pula untuk anak. Subhanallah. Allah kita Rabbi. Aminkan ya rabbal alamin. Amin, ya rabbal seluruh alamin. rakyat Malaysia yang menonton, moga-moga selamat selamat hari lahirlah pada anak Cik Syukur ni. Dia tak sebut nama kat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita terus bacaan kita panjang ayat ni. Ayat yang ke-7 saya sampai yang 14. Saya nak cuba baca dengan taranum jiharkah saya. Jiharkah. Tak jerkah, jiharkah. Jiharkah ataupun lagu ajam Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat yang ke-7 hingga 14 Ustaz, panjang ya. Panjang ayatnya. Allah memberi tahu kepada kita tuan-tuan tentang bagaimana kita nak menjadi orang yang cakap serupa bikin. Masya-Allah. Ya, cakap serupa bikin ini adalah satu daripada kemahiran yang tak diajar di sekolah. Masya-Allah. Itu sebabnya kita kena sekolah kat sini ya. Pasal apa? Pasal ramai je orang yang pergi belajar ya, cakapnya harapnya saya taklah jadi begitu Ustaz ya. Okey. Tapi rupanya dia tak buat. Ya, dia tak buat apa yang dipelajarinya. Jadi di dalam surah ini Allah mengingatkan kepada saya sebagai seorang ayah ya, sebagai orang yang bercakap ini ya, bahawa waman adzlamu mimman iftara 'ala Allah pada ayat yang ke-7 ya. Siapa lagi ya yang lebih zalim? Bila Allah cakap begitu tu ya, kalau tuan-tuan baca begini, kita akan jangan cakap pada orang lain. Kita cakap pada diri sendiri. Itu namanya tazakkur. Kita mengambil tazkirah ya. Dia lebih kurang beginilah ustaz ya. Kalau ustaz cakap pada saya Ustaz Fazrul ni zalim. Kan kalau cakap begitu saya pun apa sebab ustaz kan dia lain macam begitu kan. Jadi kalau ada orang cakap begitu memang kita apa salah apa salah saya kan. Tetapi ini Allah yang menyatakan waman azlam ya. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan bila diajak kepada Islam. Ajak pergi semayang, tak apa nanti. Pergi dulu kan. Jom baca Quran, kita cuba ikuti apa yang isinya, nanti dulu. Saya sibuk kan. Itu namanya mendustakan. Satu, bila dia dah mendustakan, kalau kita baca surah Al-Hadid tu, dia akan mula-mula dia masuk pada kawasan yang bahaya ya, kemudian dia akan dia akan mula menangguh-nangguhkan, kemudian dia ragu-ragu, lepas tu dia rasa bahawa it's okay kalau saya sembahyang ke tak sembahyang sama je. Kan, saya tak baca Quran ke sama saja. Jadi mendustakan itu dia bermula daripada hati kita yang terdetik. Alah tak apa. Kan dia akan keluar dalam bentuk kadang-kadang senyap je dalam hati. Jadi bagi adik-adik yang di rumah yang UPSR ditangguhkan, PT3 ditangguhkan, belajarlah, mari belajar yang silibus ini. Tak ada kat sekolah. Cikgu tak pernah mengajar jangan menjadi orang yang mendustakan. Tak ada kan? Jangan menipu ada kan? Tetapi ini adalah tarbiyah daripada Allah untuk sahabat, untuk kita pada zaman sekarang. Dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 itu, ya, sebenarnya dalam surah Shaf ini Ustaz ya, paling kurang 9 pasangan yang saya boleh sempat senaraikan. Masya-Allah. 9 pasangan. Ya, pasangan. Pasal apa? Pasal pasangan ini pair dalam bahasa Inggeris kan. Dia adalah signature cara Allah. Dia lebih kurang beginilah kalau orang ada banyak-banyak produk kan, dia ada signature produk dia. Kalau ada satu branding kan, baju ke apa ke, dia ada yang signature dia. Itu yang orang cari-cari, yang paling utama. Okey, jadi kalau kita tengok ciptaan Allah ini,
Allah akan beritahu pasangan. Laki, perempuan. Kalau kita tengok ayat pertama, langit, bumi. Itu yang pertama. Kalau kita tengok dalam ayat yang kedua, pasangannya cakap, buat. Okay. Siap ada pasangan lagi pada ayat nombor 3. Cakap, buat, 2 kali ulang. Kan? Pasal ini menjadi cabaran. Orang tahu langit, bumi, tapi cakap dengan buat ni kadang-kadang dia tak berpasang. Kan? Dia ini untuk saya lah ni. Untuk tuan-tuan sama-sama. Kalau kita tengok di dalam ayat 5 dan 6 tu pasangannya apa Ustaz? Ayat nombor 5 pasal Nabi Musa, ya. Ayat nombor 6 Nabi Isa. Ada pasangan. Ya. Pasal Nabi Musa itu kumpulan Bani Israel itu dia suka buat derhaka. Tapi kalau ayat nombor 6 ni dia suka bab-bab menuduh orang, perkara-perkara ilmu yang tak betul. Okey. Kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang ke-7 tadi itu ataupun ke-8 dan 9, pasangannya apa? Ada orang yang ingin memadamkan, istilah dekat sini adalah nur Allah. Masya-Allah. Dengan biafwahihim. Ini sebagai satu penghinaan kepada manusia lah. Ustaz dulu sekolah asrama penuh ke tak? Sama ya. Ustaz pernah tak kena yang suruh tiup lampu sampai padam tu? Tak pernah ya. Ustaz sekolah baik tu. Okay. Saya ada dengar lah. Ya. Tak tahulah kat sekolah saya ke sekolah lain. Dia punya dendanya ialah apa? Tiup lampu sampai padam. Allah Rabbi. Kan? Lampu pakai mulut. Ini baru lampu biasa. Ini Allah cakap nur Allah. Ya. Nur, kalau istilahnya nur ini dia cahaya daripada bulan, ya. Kalau daripada matahari ini diya, tapi pantulan jugalah Ustaz ya. Jadi maksudnya kita guna mulut pergi padamkan matahari, boleh tak? Oh, masya-Allah, tak itu boleh. Sebenarnya penghinaan Allah kepada orang yang cuba nak mengganggu Islam. Tak boleh begitu. Jadi pasangannya apa? Allah cakap pada ayat nombor 9. Dialah yang menghantar Rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang akan menzahirkan, memenangkan umat Islam. Ya. Pasangan kepada ayat tadi. Jadi ada banyak pasangan tadi. Zahirkan itu pasangan nombor 4. Kemudian kita tengok pada apa yang kita nak buat. Ustaz yang tadilah ya, agar kita tuan-tuan yang berada di rumah kita cakap serupa bikin. Allah cakap apa pada ayat yang ke-10 dan 11 itu, wahai orang beriman, ya, Allah merayu memanggil kita ya dengan rasa rindu sebenarnya. Allah rindu kepada kita. Cara panggil Ustaz baca tadi pun dia tukar mood kan. Wahai orang yang beriman, hal adullukum. Nak tak kalau ada satu bisnes yang menjauhkan kita daripada risiko paling besar, namanya adalah azab yang sengsara, neraka. Pasal orang kata tak, bisnes tak nak rugi kan. Cuba bayangkan buat bisnes lepas tu masuk api. Kan. Dalam zaman sekarang ini buat bisnes rugi sampai masuk ke penjara seumur hidup. Tak ada orang kalau Ustaz kita nak partner tak Ustaz buat bisnes macam tu. Kita buat bisnes Ustaz, tapi kalau rugi masuk penjara. Nak tak Ustaz? Tak nak. Kan. Jadi cara nak elakkan daripada bisnes begitu, Allah cakap pada ayat nombor 11 pun ada pasangan juga. Ya, iaitu yang pertama beriman pada Allah dan Rasul, dan yang keduanya berjihad fi sabilillah. Masya-Allah. Nak berjihad ni maksudnya bersungguh-sungguh pun ada 2 juga pasangan lagi. Dengan harta dan juga dengan diri. Harta tu duit, tuan-tuan yang ada duit boleh derma, infak, wakaf ya. Kalau diri ni masa, ibu-ibu kat rumah masak kan, tambah berpeluh-peluh, basah-basah kan, siap hari ya. Betul anak nak roti lagi kan, tengah tidur kena kejut nak susu ya. Itu adalah satu jihad fi sabilillah ya, dalam kerangka dalam rumah ya. Pasal kalau kita berjuang dalam rumah betul-betul sebagai satu bangunan, insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah, kita sudah bersedia untuk keluar rumah nanti, PKP habis, kita akan dapat bunyanun marsus. Allahu akbar. Amin ya Rabb. Masyarakat kita akan jadi lebih kuat kerana apa? Kerana kita beriman pada Allah dan Rasul. Bila baca Quran makin kuat iman kita. Kita dah tak ada main-main lah. Dulu macam main-main pasal sibuk Ustaz ya. Pasal ialah tak sempat jumpa keluarga ke apa ke. Sekarang pun ada juga masa tak sempat kan. Tapi poinnya ialah lebih banyak masa yang ada. Jadi itulah seruan daripada Allah SWT dan ada manfaatnya. Ustaz boleh tak bacakan ayat 12 sekali lagi Ustaz ya. Pasal ayat 12 ini terutama bagi frontliners yang sekarang sedang berjuang ya. Apa offer tawaran daripada Allah ya pada ayat 12 dan 13. 12 okey baik. Saya cuba Ustaz ya. Jom kita sama baca ulang sekali lagi ayat 12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim bagi frontliners dan juga apa belakang Ustaz, backliners. Backliners ya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, frontliners buat kerja, kemudian yang di rumah stay at home juga melaksanakan kerja. Ini seperti satu bangunan. Masya-Allah. Tak mungkin frontliners buat kerja, backliners betul Ustaz ya. Okey, yang kat rumah ini dia tak buat kerja, dia keluar, tak jalan ya. Frontliners memang bekerja-kejar, akhirnya habis juga. Jadi kita seperti satu bangunan bagi tuan-tuan yang berada di rumah di mana sahaja, kita beri sokongan kerana kita tak mungkin bangunan ini kukuh kecuali kita saling. Dia ada pintu, dia ada tingkap, ada atap. Tak boleh pula atap tak puas hati pada pintu Ustaz ya. Masya-Allah. Ataupun apa, dinding tak puas hati pada pintu kan. Tak puas hati betul kan. Jangan, pasal apa, masing-masing ada tugas masing-masing. Jangan memperkecilkan kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Itu yang kita kena ambil. Jadi apakah tawaran Allah? Ayat 12 dan 13 ni pasangan lagi. Ya, apa pasangannya Ustaz? 12 itu adalah ganjaran di akhirat Allah. dan 13 itu ganjaran di dunia. Masya-Allah. Ya, di akhirat dapat apa? Yaghfir lakum dzunubakum, ya. diampunkan dosa. Ya, di sini kita perlukan keampunan, tapi di akhirat lagi-lagi kerana apa? Satu dunia manusia daripada awal ada. Kalau kesilapan saya Ustaz ya, ditayangkan video di depan semua, depan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ya, depan ayah pun dah takut dah ya. Semua orang tengok kelemahan yang ada. Jadi Allah tutupkan itu, namanya yaghfir lakum. Allah. Dan yang keduanya Allah cakap diberikan syurga, di bawahnya ada sungai. Yang kita bincang sebelum ni Ustaz ya. Ustaz masih ingat lagi kan? Ustaz ada apa kat rumah? Longkang saja. Ada longkang sahaja. Jadi walaupun sekarang stay at home, ada orang yang ada di kalangan tuan-tuan yang bimbang tentang kerja dan sebagainya, tetapi kalau kita berjuang betul-betul, ini adalah peluang untuk kita mendapat wa masakin thayyibah, ya, rumah yang amat bagus, tempat duduk yang amat bagus, itu di akhirat. Di dunia Allah beritahu wa ukhra, ya. Pasal apa? Ada orang nak juga kemenangan di sini. Jadi Allah cakap akan dapat fathun qarib, ya, nasrum minallah, fathun qarib. Pertolongan daripada Allah untuk frontliners, untuk backliners, dan COVID-19 insya-Allah akan dikalahkan. Amin ya Rabb. Akan selesai insya-Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita mesti seperti bunyanun marsus, dan kita mestilah bersungguh-sungguh iman pada Allah Rasul, bersungguh-sungguh infakkan, berikan bantuan sebanyak mungkin dalam rumah, di luar rumah. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, di akhir ayat 14 itu ada pasangan lagi. InsyaAllah. Pasangan ni siapa? Kunu ansarallah. Jadilah kamu umat Nabi Muhammad seperti lil hawariyun. Ya, iaitu siapa hawariyin ini? Pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Isa, satu pasangan. Kita akan sentiasa menolong agama Allah. Kitalah yang akan terus frontliners, backliners bergerak bersama untuk kebaikan kita bersama. Jadi itu 3 resolusi yang boleh kita ambil daripada surah yang menarik ini. 14 ayat sahaja tetapi amat powerful. Ada 3 perkara. Yang pertama apa yang boleh kita ambil? Mari kita tengok sama-sama. Iaitu kita perlulah sentiasa cakap serupa bikin. Itu yang kita memang jelas Ustaz ya. Itu yang pertama daripada ayat nombor 3 tadi, buat apa yang dicakap. Yang kedua, kita buat kerja secara teratur, ya. Buat kerja ini kita kena rancang, kena ada project management dalam rumah. Anak walaupun tak sekolah, kita tetap juga perlu kita rancang anak itu nak belajar apa Ustaz ya. Pasal dia bukan sekadar untuk UPSR, PT3, SPM, ya. Ramai ibu yang bimbang, ayah yang bimbang, tapi kena bimbang macam mana ujian dia hadapi di dunia ini, adakah masih lagi kuat seperti bunyanun marsus. Ustaz ya. Silibus itulah alhamdulillah dengan Malaysia Quran Time ni harapnya membantu. Ada lagi kelas-kelas ustaz lain teruskan, tetapi ini perlu diberi perhatian. Dan yang ketiga tadi ialah kita berjuang dengan apa Ustaz? Ada 2 pilihan.
iaitu harta, duit apa sebagainya dan juga masa. Ada orang kata saya tak ada duit. Gunakan masa yang ada. Share dekat Facebook perkara baik pun juga perjuangan. Ya, kita tulis perkara yang baik, cakap perkara yang baik, masak yang terbaik di rumah, jaga elok-elok di rumah, stay at home. Berjuang betul-betul. Itu juga perjuangan. Moga-moga 3 perkara ini kita dapat laksanakan pelajaran daripada surah As-Saff yang kita doakan pada Allah SWT. Allah terima dan Allah terima doa kita. InsyaAllah, Ustaz. Ya, mari kita Ustaz, kita berdoa. Sikit saya sebelum bacaan doa ada soalan tadi. Puan Salha Ismail, bagaimana nak tulis untuk hukum tajwid? Jawapan tu untuk kuis. Untuk kuis untuk okey, kuis untuk kuis. Bagaimana nak tulis? Jangan tulis yang ikut bahasa Rumi contoh wallazi WALA, jangan. Tengok ayat tu dekat al-Quran tu, jawapan tu salin aja ataupun tiru saja perkataan tu, kalimah tu yang tu, ataupun boleh ambil gambar, boleh hantar, boleh juga insya-Allah. Dan satu saat ni Puan Rosidah Ahmad, program yang penuh ilmu dari hari pertama dah jatuh cinta. Dengan program ini program. dengan program ini dengan subhanallah. Terima kasihlah, teruslah bergabung dan kita menuntut ilmu. Dan hari ini special ataupun istimewa hari Jumaat saat kita disambung pula lepas ni dengan tazkirah oleh Al-Fadhil Ustaz Roslan. Ganti khutbah lah ni. Oh subhanallah, masya-Allah. Jadi kena teruskan selepas nanti, teruskan untuk kita belajar. Jadi marilah kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat yang penuh barakah ini, penghulu segala hari ini ya Allah, kami tidak putus-putus mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Dosa-dosa ibu dan ayah kami, dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ada di antaranya yang kini sedang dirawat dengan wabak ini ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah, angkat darjat mereka ya Allah, kurnia keampunan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami barisan hadapan ya Allah, kurnia perlindungan kepada mereka, kurnia kebahagiaan kepada mereka, kurnia keberkatan kepada mereka sekeluarga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalam-Mu Al-Quran ya Allah, sebagaimana kami fasih menyebut kalimah yang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Perkenankan doa kami ya Allah, berkati kami saat ini di bulan Syaban. Pertemukan kami dengan penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, angkatlah wabak ini ya Allah. Angkatlah wabak ini ya Rahman. Angkatlah wabak ini kembali ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita, doa tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, agar Allah mengangkat doa ini. Allah terima tuan ya, memberi bantuan kepada kita, memberi kemenangan dalam perjuangan sekarang ini COVID-19. Kita perlu sangat bantuan Allah. Betul. Kan ya, ramai yang bimbang tentang nak pergi bekerja, nak mencari itu dan ini ya. Ada anak yang dah lama sangat dah pelik cuti
lama sangat ya, cuti lama. Cuti tak keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Masya-Allah. Moga-moga tuan-tuan perjuangan kita diteruskan, dan salah satu perjuangannya untuk kita beriman dan berjihad ya. Amin. Dengan harta dan juga diri kita. Salah satunya peluang untuk tuan-tuan masih lagi dibuka untuk berwakaf ya. Wakaf Quran yang ada untuk kita sama-sama menyampaikan mushaf kepada mereka yang sakit ya, yang sedang dilanda wabak ya. Jadi mereka ini boleh tuan-tuan bantu dengan nombor akaun yang ada di atas skrin tersebut. Moga-moga amalan ini diterima dan terus diterima oleh Allah Subhanahu taala sebagai perjuangan kita beramal dengan surah As-Saff. Dan di akhir ini kita nak memaklumkan tentang soalan akhir. Ya, soalan. Soalan kuis jangan terlupa ya, penting itu. Ramai yang menunggu apakah soalan kuis hari ini. Kita mulakan dulu dengan soalan tajwid. Bagi soalan tajwid, tuan-tuan dan puan-puan, sila nyatakan 3 contoh hukum mad jaiz ya. Sila datangkan 3 contoh kalimah yang mengandungi hukum mad jaiz dalam surah ini. Ada lebih kurang 8 atau 7, Ustaz. Nak 3 saja. Okay. 3 saja. Mad jaiz Mad jaiz. Okey. Jaiz tu apa, Ustaz? Mad jaiz ni maksudnya huruf mad yang bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berbeza. Kalau mad wajib tu di satu kalimah. Satu kalimah. Jadi 2 kalimah yang mad dia tu yang tanda mad tu macam misai tu, Ustaz. Yang panjang tu. Yang panjang tu jumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dan soalan untuk tadabbur ialah, apakah soalannya? Apakah 2 nabi yang diterangkan dalam surah ini dan apakah kisahnya? Ya, 2 soalan ini hantarkan ke WhatsApp 011 ya, nombor yang tertera di atas itu, dan 58564437. Dan kalau di Facebook ya, bila akhir hantar? Akhir hantar sebelum 12 malam hari Sabtu, sebelum hari esok. Baik. Ya, kita tunggu jawapan tuan-tuan. Kalau boleh sekalikan ataupun di Facebook tuliskan #quiz MQT. Bertemu lagi ulangan pada malam ini jam 10 dan esok kita akan bincang surah baru, Ustaz, surah Ibrahim. Masya-Allah. Ibrahim, masya-Allah. Jangan lupa sama-sama kita ikuti, dan masih lagi kita ada bersama selepas ini tazkirah bersama dengan Ustaz Dr. Roslan, bercakap tentang seorang businessman tapi dia berjuang di jalan Allah. Siapakah beliau? Nantikan bersama dengan Ustaz Roslan sebentar lagi. Kita bertemu Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.